Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan rakam masjid ini, kumpulan kami telah memilih Masjid Tepian Putra, Kuantan, Pahang sebagai tajuk kami. Masjid ini terletak di tengah-tengah pusat bandar Kuantan, iaitu di Jalan Besar Putra Square, Kuantan, Pahang. Pada awal pendiriannya, masjid ini bukanlah sebuah masjid, tetapi merupakan sebuah surau yang diberi nama sebagai Surau Lapang Besar. Surau ini dibina pada tahun 1998 dan juga disiapkan pada tahun yang sama, iaitu 1998. Disebabkan kedudukannya yang strategik, iaitu di tengah pusat bandar Kuantan, ia ditambah baik dan dibesarkan pada tahun 2015 dan dijadikan sebagai Masjid Lapang Besar. Pada tahun 2016, Surau Lapang Besar atau Masjid Lapang Besar ini ditukar nama kepada Masjid Tepian Putra. Setelah dinaik taraf dan ditambah baik, masjid ini dapat menampung lebih 1,000 jemaah dalam satu masjid. Kedudukan masjid yang strategik di tengah bandar. Kedudukan Masjid Tepian Putra, Kuantan, Pahang amatlah strategik kerana ia betul-betul berada di tengah bandar Kuantan. Hal ini membuatkan masjid ini amatlah popular bagi orang di sekitar bandar Kuantan kerana mudah untuk pergi menunaikan solat fardu. Selain itu, masjid ini juga memudahkan orang yang bekerja di sekitar kawasan tersebut untuk menunaikan solat kerana banyak sektor pekerjaan terdapat di sekitar bandar Kuantan tersebut, sehingga menjadikan tempat tumpuan pelancong dari dalam negara maupun luar negara, dan dapat memudahkan orang yang bermusafir untuk singgah sembahyang ataupun berehat di masjid. Menjadi tumpuan kerana mudah diakses hanya dengan berjalan kaki kerana berdekatan dengan pusat bandar. Sesungguhnya masjid di tengah bandar berpotensi menjadi pusat sehenti bagi umat Islam. Selain itu, dapat menampung ramai jemaah kerana kebiasaannya di bandar mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Akhir sekali, dapat meningkatkan kesedaran orang sekeliling untuk menunaikan solat kerana dapat mendengar laungan azan dengan jelas. Tentang aktiviti kemasyarakatan di masjid. Antara aktiviti kemasyarakatan di masjid, yang pertama adalah Harmony in Diversity. Program ini melibatkan kepelbagaian agama. Program ini mampu mewujudkan semangat muhibah dan persefahaman antara masyarakat yang berlainan latar belakang di Malaysia. Ianya mengumpulkan kesemua agama dan menceritakan tentang agama masing-masing. Ianya membantu orang untuk lebih memahami tentang agama lain supaya dapat hidup di dalam negara yang harmoni. Masyarakat berkumpul sebagai masyarakat yang saling tolong-menolong walau berlainan kepercayaan. Aktiviti kemasyarakatan yang kedua adalah khidmat gunting rambut percuma. Kira-kira 100 murid di daerah Kuantan menerima khidmat gunting rambut percuma bersempena program kembali ke sekolah yang diadakan di Masjid Tepian Putra. Program ini mendapat tajaan daripada kedai gunting barbershop.
Program tahunan ini adalah inisiatif pihak masjid bagi meringankan beban ibu bapa menjelang pembukaan sesi baru persekolahan. Program ini juga bertujuan merapatkan silaturahim antara pengurusan masjid dan masyarakat setempat, sekaligus menjadikan pusat ibadat ini sebagai pusat khidmat sosial. Seterusnya adalah pertandingan tilawah Al-Quran. Pertandingan yang hanya bersederhana yang diadakan di Masjid Tepian Putra. Penganjurannya menjurus ke arah meningkatkan martabat dan mutu bacaan Al-Quran. Ianya juga bertujuan untuk mencari dan mempertengahkan kari dan qiraah di dalam pelbagai bidang pengajian Al-Quran. Ianya merupakan gabungan masjid-masjid dan surau-surau yang berada berdekatan dengan pusat bandar. Akhir sekali adalah pertandingan keceriaan masjid. Semua masjid di dalam Pahang dipantau untuk diadili dan dalam pertandingan kebersihan dan keindahan masjid peringkat negeri ini. Masjid Tepian Putra juga menyertai pertandingan keceriaan masjid yang diajukan di seluruh Pahang. Pertandingan itu bertujuan memastikan kebersihan dan keceriaan masjid-masjid di dalam negeri Pahang. Ini adalah bagi mewujudkan suasana bersih dan ceria di setiap masjid di daerah ini yang menjadi persinggahan para musafir. Selain itu, ianya adalah untuk mendekatkan golongan muda dengan masjid atau surau dan menanamkan rasa cinta terhadap masjid di dalam masyarakat. Dalam usaha mempromosikan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama, Masjid Tepian Putra Kuantan mengadakan satu program yang turut melibatkan pelbagai agama. Harmony in Diversity yang diadakan dengan kerjasama Kerajaan Pahang itu berjaya mengumpul semua penganut agama di bandaraya itu. Menurut Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman, program itu perlu diteruskan pada masa depan memandangkan ia mampu mewujudkan semangat muhibah dan persefahaman antara masyarakat berlainan latar belakang di negara ini. Saya nampak satu program yang patut kita teruskan. Mana selama ini jarang masjid membuat satu program yang memanggil semua penganut-penganut agama di Malaysia ini untuk kita menceritakan akan agama masing-masing. Dan saya rasa dengan itu setiap orang faham dan setiap orang perlu berhati-hati untuk supaya tidak mencerca ataupun menuduh mana-mana agama lah, supaya kita hidup harmoni. Masalah seperti ini boleh diselesaikan. Dalam pada itu, Wakil Malaysia Hindu Sanggam Kuantan Ramasamy Malayan berkata, usaha masjid berkenaan mampu mengikis sebarang syak wasangka dalam masyarakat selain membentuk satu negara yang lebih kukuh. Kita tak perlu bersyak wasangka antara satu sama lain. Masing-masing mempunyai kepercayaan kepada agama dia. Jadi kita rasa aktiviti seperti ini boleh menjalinkan hubungan yang baik antara kaum dan boleh mengikis syak wasangka antara satu sama lain. Turut senada Paderi Gereja Baptis Kuantan Stephen Chan. Even between two people, we don't agree on everything, right? But there are many areas whereby we can agree that we can live together. That's in fact the facts of urbanization, kemasyarakatan. Kita berkumpul sebagai masyarakat, saling tolong-menolong lah, kafalah. That is very important for us to always look for points of agreement between us. Peserta turut dibawa melawat ke dalam masjid dan diberi penerangan terperinci mengenai aktiviti ibadah yang diamalkan umat Islam. Bersempena program Jom Kembali ke Sekolah, Masjid Tepian Putra Kuantan Pahang menganjurkan program gunting rambut secara percuma. Ia ditawarkan kepada pelajar sekolah berusia 6 hingga 18 tahun. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Sekretariat Masjid Tepian Putra, Osman Bukhari, pihaknya terpanggil untuk menganjurkan program itu ekoran kos sara hidup yang tinggi ketika ini, sekaligus meringankan beban kewangan ibu bapa dalam menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak.
Kalau program yang dibuat ni baik pada semua penduduk. Jadi sempena buka sekolah ni, KRT Jetih ni ambil kesempatan untuk memberi khidmat kepada semua penduduk sekitar Jetih ni. Pada masa kini, kuliah agama atau dikenali sebagai tazkirah dalam kalangan masyarakat kita tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Kesedaran terhadap asas Islam yang penting termasuk fardu ain, bahasa Arab, ilmu Al-Quran, tajwid hingga kelas-kelas tasmi' dan talaki menjadi daya penarik masyarakat dewasa ini. Semangat mencari ilmu ini bersesuaian dengan seruan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan dan mewahyukan kepadamu. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Program kuliah dan ceramah. Program kuliah biasa dijalankan dalam senggang waktu antara maghrib dan isyak serta subuh. Di dalam kuliah agama, biasanya diterangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi atau menerangkan permasalahan agama meliputi ibadah harian. Manakala program ceramah pula dilaksanakan bersempena dengan hari-hari kebesaran Islam yang tertentu seperti peristiwa Isra' Mi'raj, Nisfu Sya'ban, Maulidur Rasul, Nuzul Al-Quran dan juga lain-lain. Biasanya topik-topik yang dibincangkan berkaitan dengan aspek kemasyarakatan, kekeluargaan, hal ehwal semasa, sosial dan sebagainya. Program dakwah ini biasanya menggunakan masa sekitar 1 sehingga 2 jam sahaja berbanding sesetengah program yang mengambil masa yang panjang. Menjemput penceramah terkenal. Menarik perhatian orang ramai untuk ke masjid bagi mendengar ceramah yang diadakan. Ini adalah salah satu sebab mengapa menjemput penceramah terkenal. Kandungan jenaka dan lirik lagu yang disampaikan semasa ceramah mampu menerbitkan keinsafan dan kesukaan di hati pendengar sehingga mereka kembali mengamalkan ajaran Islam. Kaedah berdakwah perlu disesuaikan dengan kumpulan sasaran atau mad'u, khususnya untuk menarik golongan muda menghadiri majlis ilmu. Rasulullah SAW berpesan, berdakwahlah sesuai pemikiran masyarakat pada zaman itu. Ramai anak muda jauh disebabkan hiburan yang tersasar. Jadi, tidak salah ustaz sesuaikan dengan keperluan mereka yang cenderung kepada hiburan. Bagaimanapun, hiburan itu digarap dalam teknik dakwah dengan memberi pengisian bermanfaat. Tidak dinafikan, ada yang berpandangan berdakwah perlu serius, tapi timbul juga persoalan sejauh mana pendekatan itu berkesan. Ini bertetapan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah iaitu Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya.